Okey, selamat pagi semua. So, hari ini kita nak buat perbincangan tentang soalan PA lah. Soalan ini merupakan soalan mirip atau boleh cakap contoh soalan kita lah. Okey, untuk tahun ini, matematik kamu semua tu dah jadi format baru. Okey, start 2021. So, yang kalau format dulu kan hanya ada bahagian A dan bahagian B sahaja. Okey, tapi untuk tahun ini kita ada tambah lagi satu bahagian iaitu bahagian C. Dan bahagian C itu merupakan soalan kebat lah. Okey, so sekarang kita tengok dulu macam mana. Okey, tunggu sekejap. Okey, so kamu kena jawab dalam 1 jam 45 minit. Okey, semua kena tahulah. Ha? So, jangan nanti tak cukup masa. So, dan dia akan bagi kamu formula juga, rumus juga akan diberi. Okey, nanti bila exam lah kamu akan dapat memang kopi macam tu. Okey, so lepas tu, okey, kita tengok bahagian A. Hari ini kita akan fokus pada bahagian A sahaja. Dan bahagian A ini ada 20 soalan. Dan setiap soalan tu 1 markah. Okey, untuk 20 soalan ni semua tu soalan objektif. Okey, kamu lihat kat sini tu semua soalan objektif. Dan dia tak susah sangat sebenarnya. Okey, so jadi kalau kamu betul-betul nak score, 20 soalan ni, 20 markah ni memang kamu kena ambil. Okey, kena betul lah. Okey, buat dengan betul-betul. Okey, dia tak susah lah kalau kamu buat banyak latihan tu sebenarnya okey, boleh score. Okey, dan kamu nak pass kan, masih ingat tak? Saya cakap PB kamu 30 markah. Betul tak? Okey, markah untuk pass matematik adalah 50 markah. 50 Okey, kalau 50 kamu dah dapat C. So kalau PB kamu okey. Okey, contohnya lah PB kamu dapat 30 markah full marks. Okey, dan kalau kamu bahagian A tu jawab dengan betul, kamu dah boleh pass. Okey, dah boleh pass. Okey, tapi of course kita bukan nak setakat pass sajalah. Okey, so yang 20 markah ni kamu kena jawab dengan teliti. Okey, tak susah. So lepas jawab, ingat kena isi jawapan kamu di ruang jawapan sini. Okey, ingat bukan bulat-bulat saja. Kena tulis di ruang jawapan. Okey, sebab bila pemeriksa, iaitu cikgu lah kalau cikgu nak memeriksa kan, akan tengok sini sahaja. Okey, dia tak akan tengok soalan kamu. Okey, jawapan di soalan situ. Okey, lepas tu kita ada bahagian B. Okey, bahagian B sini kita ada 5 soalan. Okey, dan semua soalan tu, okey, 5 soalan tu kamu kena jawab semua soalan. Okey, semua soalan tu ada 30 markah. So, kamu boleh nampak lah contoh soalan macam tu. Ada A, ada B. Untuk setiap soalan dia ada A, B, C macam tu. A, B atau B tu ada B1, B2 macam tu lah. Okay. So, all together kalau kamu buat semua tu, okay, sebenarnya tak susah juga. Okay. Kamu akan dapat 30 markah kat sini. Okay. Kena jawab semua soalan juga. Ingat Okay, so last kali adalah bahagian C. Bahagian ini lebih challenge sikit lah sebab yang soalan kat bahagian C ni merupakan soalan kebat. Tapi jangan takut juga. Okay, dia ada 2 soalan untuk kamu. Kamu hanya pilih 1 soalan untuk jawab saja. Kalau kamu ada masa berlebihan, jawablah semua. Okay, so akan mark dan pilih markah yang tertinggi. So ingat so kalau tak, kamu pilih yang mana satu yang kamu paling ada yakin untuk jawab sahaja. Sebenarnya dia tak susah. Okay, nah contohnya ungkapkan beza luas. Okay, antara kedua-dua banding. Okay, dalam sebutan X yang ini, bahagian ini macam hari itu kita punya PB. Masih ingat tak? Kena ungkapkan luas sendiri. Kena tulislah persamaan tu sendiri dalam sebutan X. Tak susah. Okey, lepas tu kita akan bincang semua soalan kat sini untuk buat persediaan. Okey, so untuk kali ini walaupun dia bukan, kita bukan panggil PA, kita panggil PB khas, tapi soalan dia memang sama dengan format yang baru ni lah. Okey, so sekarang kita tengok one by one. Hari tu saya dah upload di Google Classroom, panggil kamu semua buat kan? Okey, so sekarang kita tengok bahagian A dahulu. Hari ini kita hanya akan fokus pada bahagian A. Okey, kita buat one by one lah. Okey, so first of all, kita tengok yang ini. Okey, soalan pertama, tak susah kan? Okey, apakah jawapan kamu semua? Dah buat belum?
Okay, boleh tulis dalam chat box tu. Kimi, apa jawapan kamu? Permudahkan U tolak 8U tambah 7. Oh, Kimi, Azril dapat B. Okay, so kita check tengok. Betul tak jawapan tu B? Okay, masih ingat tak bila kita untuk soalan algebra kan? Okay, saya pernah beritahu kamu semua bila kita nak tambah, kita nak tolak, kita mesti cari apa? Sebutan yang serupa. Hanya sebutan yang serupa sahaja, dia boleh tambah, dia boleh tolak. Kalau kamu masih ingat contoh yang saya bagi dalam kelas kan? Contohnya saya cakap macam ni. Saya ada 3 durian, kamu ada 2 rambutan. Okay, so all together kita ada berapa buah-buahan. Kamu tak boleh cakap, oh saya ada 5. Kalau 5 tu tak spesifik. So, bila ada durian dan rambutan, kamu tak boleh tambah. Kamu tambah sekali. Kamu tak boleh cakap, oh saya ada 5 durian. Kamu pun tak boleh cakap, oh 3 tambah 2 saya dapat 5 rambutan. Bukan. Sebab durian dengan rambutan ini, mereka sebutan benda yang berbeza. Kalau benda yang berbeza, kita tak boleh tambah. So, jawapan kamu masih 3D tambah 2R. Dia memang, okay, macam tu. Kan? Okay, kalaulah soalan tu macam ni. Saya ada 3 durian, kamu ada 2 durian. So, jawapan dia kita ada berapa durian? Kamu tak boleh jawab, oh kita ada 5 durian. Sebab mengapa? Kamu tak boleh, kalau kamu jawab 5 durian tu betul. Tapi kalau kamu jawab, oh kita ada 5. Kalau 5 tu tak begitu tepat. Okay, sebab mengapa? 5 tu 5 rambutan ke? 5 apple ke? Atau 5 apa? Kan? So, bila soalan tu dia bagi kamu, soalan tu kalau dia bagi kamu durian, so jawapan kamu kena tulis 5 durian juga. Okay, masih ingat Dan apa yang saya cakap hari itu? Okay, dalam kelas saya masih ingat saya cakap bagi contoh macam tu. So, bila kita buat soalan macam ni, okay, kita nak tambah tolak sahaja. So, kita kena cari apa? Sebutan serupa. So, kat sini ada U, nampak tak? Sini ada U. So, maksudnya, okay, kalau dia tak, yang urutan dia bukan macam tu, kita kena buat grouping so that kamu lebih senang nak tengok kan. Tapi kat sini tak perlu buat grouping lah, dia dah group siap-siap dah. So, kita kena settlekan U tolak 8U. Lepas tu tambah 7 tu, memang kita tulis balik. Sebab 7 tu tak boleh tambah dah, betul tak? Sebab sebutan tak serupa. So, untuk sebutan yang serupa tu hanya U tolak 8U. Okay, kalau kamu susah nak sebab ada negatif, ada tolak macam tu, kamu mungkin akan confuse kan. Okay, kalau kamu susah, kamu fikir macam tu. Okay, first kamu tak mahu peduli yang U dulu. Kamu tanya kamu sendiri. Kalau saya ada RM1, saya hutang orang RM8. So, kalau kamu bayar balik RM1 tu, kamu hutang orang lagi tak? Kita fikir macam tu. Untuk tolak tu, untuk negatif tu, kita guna konsep hutang. Okay, kita nak tolakkan. Okay, kalau kamu ada 1, saya hutang orang 8. So, bila saya bayar dia RM1 tu, saya masih hutang RM7 kan? Masih hutang 7. Tapi 7 tu apa? Kat sini tu sebutan dia U. So, kita tulis negatif 7U. Tambah dengan 7. Okay, jawapan Azril tu betul. Itulah jawapan kita. Senang saja kan? Okay, sekarang sorry saya nak keluarkan kalkulator sebab saya nak bagi untuk setengah pelajar kan, mungkin dia bila dia kira tu dia tak ada yakin. Okay, it's okay. Jangan panik, jangan takut dalam peperiksaan. Kalau kamu dah kira dah macam cara tadi kan, kita dapat negatif 7U. Okay, so lepas tu kalau kamu tak ada yakin, kamu takut betul ke tak? Kan? Sometimes kita akan macam tu. Tak perlu takut. Kamu ada calculator. So, just tekan calculator, check jawapan kamu lah. Tadi tu U tu 1U kan? 1 tu 1 tolak 8. So, kamu tekan 1 tolak 8. So kamu dapat negatif 7 juga. Tapi kamu tak boleh terus tulis negatif 7 tambah 7. Tak boleh. Sebab mengapa? Yang negatif 7 tu U. Contohnya umbrella tolak 8 umbrella, kita dapat negatif 7 umbrella juga. Macam konsep durian tadi lah. Okay? Bila yang durian tu, kamu kena tulis durian. Bila kamu jawab. U tu kena tulis balik U. Itu je. Tak susah. Okay? So sekarang kita tengok soalan yang kedua. Okay. So apakah jawapan kamu semua?
Boleh tulis dalam chat box. Tengok siapa cepat. FND dapat B. Yang lain tu? Yang jawab jawapan yang betul dan dia betul-betul dia ada cuba kan. Lepas balik KV nanti, saya akan bagi hadiah. So sekarang ada 2 orang dapat jawapan B. So kita cek tengok betul tak? Oh, okay. Daniel Hakim sama juga. Okay. So kita cek tengok. Okay. 2P tolak 5Q tolak 2Q. Sama juga. Bila kita buat, kita kena cek sebutan serupa. Okay. So kita kat sini ada apa? Ada Q. Nampak tak? Ada Q. So maksudnya apa yang kita boleh settle tu, kita settlekan Q. Dan ingat yang 5Q ini bukan 5Q sahaja tau. Sebab 5Q kat depan tu ada apa? Negatif. So kamu jangan lupa yang negatif ini. So yang 2P tu of course kita tak ada sebutan yang serupa dah. So kita salin balik 2P. Sebenarnya untuk soalan objektif macam tu kan. Kalau kamu tak tengok pun, tak buat sampai habis pun, dah tahu jawapan B. Sebab mengapa? Sebab kat depan tu memang 2P. Tak ada 2P dah. Hanya ini yang betul saja. Yang lain tu 3P, P tolak P, negatif P. Tak betul lah. Okay, tapi kita kena buat jalan kira juga. So yang Q tu macam mana? Kamu tengoklah macam ni. Okay, yang Q tu kita dah tahu sebutan serupa. Okay. Okay. Ya, Azri saya tahu. Hari tu dia accident kan? It's okay. Kalau dia boleh masuk, dia masuklah. Sebab tangan dia saja kan? Tak apa. Saya tahu dia MC sebenarnya. Okay. So lepas tu kita nak jawab tu kan, kita nampak QQ kan. Yang macam mana kita nak tolak? Yang ini negatif 5. Okay, kamu guna negatif, kita guna konsep apa? Hutang. Contohnya sekarang, kamu hutang orang RM5. Yang Q tu kamu boleh anggaplah satu benda lah. Sebab unknown kan, pemboleh ubah tu merupakan unknown. Benda yang kita tak tahu. Q tu kamu nak fikir sebagai queen ke, nak fikir sebagai ringgit ke, duit ke, apa ke, boleh juga. Okay, so asalkan negatif 5, okay, maksudnya hutang 5, hutang lagi 2. Kalau kamu dah hutang 5, hutang lagi 2. Memang kita hutang berapa? Hutang 7 kan? Tapi tak boleh just tulis 7 saja. Seperti konsep tadi, kalau dia queen, kita kena tulis queen juga. Itulah. So jawapan kita B. Okay? So untuk setengah pelajar dia susah, tekanlah kalkulator. Negatif P tolak 2. Dapatlah jawapan. Tak susah, betul tak? Setakat sekarang kita dah jawab 2 soalan. Okay, so sekarang kita teruskan untuk soalan ketiga. Okay, ingat kalau siapa ada apa-apa pertanyaan, tak faham, kena stop tahu sebab kat kelas online tu memang susah nak tengok muka kamu faham atau tak faham, susah. Okay, so kalau kamu betul-betul tak faham, beritahu akan terangkan semula. Okay, so untuk soalan 3 ini, okay, soalan 3. Okay, apakah jawapan kamu semua? Okay, Daniel dapat A. Okay, Azril dapat A. Okay. So macam mana kita nak dapat jawapan? Okay, senang sahaja. Bahagi. Betul, pandai. Ini kita belajar dalam kelas kan. Tu sebenarnya bahagi. Okay, sebenarnya kita boleh tulis macam tu juga. Negatif 6, A, B kuasa 4, C kuasa 6, bahagi. Okay, tu sebenarnya bahagi. Kita boleh buat dengan cara macam tu juga. Okay. Kita boleh buat dengan cara macam tu juga. Kita ada 2 cara. Kalau kamu nak buat dalam bentuk pecahan tu, kamu nak ringkaskan, sebenarnya negatif 6 A, B kuasa 4, C kuasa 6 tu, kita boleh pecahkan dia. Contohnya, kita tulis macam tu. Okay, di sebelah atas negatif 6. Kita darab 1A, darab B tu kuasa 4 tu masuk apa? B darab B darab B 4 kali. Kan? So lepas tu C ada 6 kali. Kamu boleh buat cara macam tu. Tapi kalau kamu buat cara macam ni, dia lambat sikit lah. Okay, tak apa. Asalkan kamu buat dengan cara macam tu, jawapan kamu betul saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So yang bawah tu kita ada apa? Kita ada 2. Kita ada A, darab B dan darab C. So sekarang kita nak ringkaskan. Betul tak? Okay, macam mana kita nak ringkaskan? Okay, senang saja. Nombor dengan nombor. Betul tak? Negatif 6 bahagi 2.
So kita tahu, oh sini dapat 1, kita dapat 3. Jangan lupa ada negatif. So kita dapat, first sekali kita dapat negatif 3. So yang lain tu macam mana? Atas ada A, bawah ada A. So kita boleh mansuhkan, betul tak? Macam tu. Kan? So A dah tak ada dah. So lepas tu B, atas ada 4B, bawah ada 1B. So bila kita mansuhkan, so atas tinggal 3B lagi. So 3B tu maksud apa? B kuasa 3 kan? So C tu, so C kita ada 5 lagi. So jawapan kita negatif 3, B kuasa 3, lepas tu C kuasa 5. So itulah jawapan kita. So betul tak? Semua dapat jawapan A, bagus. Okay, so jawapannya A. Macam tu je. Okay, so kalau untuk setengah pelajar, dia rasa, okay, kalau dia tulis macam ni begitu panjang, sometimes tulis panjang-panjang tu bahaya juga tau. Sebab kalau kamu kurang 1 C saja, nanti kamu akan dapat jawapan yang salah. So kalau kamu nak, okay, buat cara yang lain boleh juga. Okay, contohnya macam tu. First, kita tengok dulu nombor kita. Okay, so kita buat bahagi. Negatif 6 bahagi 2. Kamu tekan kalkulator. Titik. Dapat jawapan negatif 3. Macam tu. Betul tak? So lepas tu, kamu tengok A tu. A walaupun kat atas dia tak tulis kuasa apa. So kita tahu kuasa dia kuasa 1. Betul tak? Yang lain tu ABC sama juga. Kuasa 1, kuasa 1, kuasa 1. So bila kita nak buat darab, maksudnya kita nak ambil apa? Kuasa dia tolak dengan kita ambil kuasa tu tolak sajalah. So contohnya untuk A kita ni, okay, A kat depan tu 1. So kita tolak yang kuasa di belakang tu 1 juga. So 1 tolak 1. Kita buat macam tu. B tu macam mana? 4 tolak 1. Kan? Depan ada 4 kali, belakang ada 1 kali saja. C tu depan ada 6 kali, belakang ada 1 kali sebab bahagi. So semua tu tolak. So akhirnya bila kita buat negatif 3, okay, A tu kuasa 1 tolak 1. Masih ingat saya cakap tak? Kalau A tu 1 tolak 1 jadi kosong. So A kuasa kosong tu dapat apa? Tak kira nombor apalah. Asalkan kuasa dia adalah kosong, jawapan dia mesti 1. So 1 tu tak perlu tulis lah. Kan? So A tu dah tak ada, dah mansuhkan. So lepas tu B kita. 4 tolak 1 kita dapat 3. C tu 6 tolak 1 kita dapat 5. Dengan cara ini nampak tak? Jawapan kita juga sama. Okay? Tak kira kamu guna cara apa. Okay, asalkan kamu boleh dapat jawapan, cara tu itu cara yang bagus. Okay? Boleh kan? Okay, so seterusnya. Okay, kita teruskan. Okay tak semua ni? Hopefully semua okay ya. Semua dapat jawapan A juga. So sekarang kita tengok soalan 4. Yang ini kalau tak tahu, saya tak tahu macam mana cakap lah. Jawapan apa? Saya ada pernah rakam TikTok kan? Jawapan C. Betul tak jawapan C dia? Masih ingat tak? Saya pernah rakam video yang TikTok tu. Okay, tentang untuk yang ini. Nampak saja 2 kurungan maksudnya kembangan. Kita kena darabkan kedua-dua benda ini. Okay? Bila ada kurungan maksudnya the whole thing. Kita nak ambil 3N tambah 2 darab dengan N tolak 1. So maksudnya the whole thing. Yang depan tu darab dengan yang belakang. Satu orang dapat jawapan saja kah? Semua dapat C juga? Okay, kita cek tengok jawapan tu macam mana. Kalau kamu masih ingat. So bila kita jumpa soalan ni nak fikir macam mana? Okay, Kimi dapat C juga. So bila kita nampak soalan macam ni nak buat macam mana? Nak fikir apa? Ajar kamu semua tu macam mana nak hafal. Step dia macam mana? 3N tambah 2. Okay. So N tolak 1. So kita tahu kita ada depan dan belakang. Betul tak? Dan memang pernah beritahu kamu semua. Bila kita nak buat, kita kena jelas dulu. Okay? Contohnya ungkapan di depan tu 3N tambah 2. Sebutan yang ini 3N tu merupakan sebutan yang depan. Yang tambah 2 ni sebutan belakang. Okay? Untuk ungkapan ni yang depan tu N, yang belakang tu negatif 1. Jangan abaikan negatif. Okay? So bila kita dah tahu depan belakang, senang dah. Next step, apa yang kita nak buat tu, kita hafal saja. Masih ingat tak?
depan ke depan. Kita buat macam tu. Darab kan? 3N darab N kita dapat apa? 3. N darab N kita dapat N kuasa 2. Macam tu. Kan? Okay. So next step. Depan ke depan dah. Lepas tu depan ke belakang. So sekarang 3N darab dengan negatif 1. Check dulu positif negatif. Masih ingat? Positif negatif. So kita dapat negatif. 1 darab 3N kita dapat 3N. Macam tu. Okay. So depan tu dah habis. Betul kan? Lepas tu kita tengok yang belakang. So belakang ke depan. Masih ingat? 2 darab N. Yang ini tambah positif. So kita tambah 2N kat sini. Okay. So lepas tu yang last kali. Belakang ke belakang. Positif, negatif. Kita dapat negatif. 2 darab 1 kita dapat 2. Okey. Dah habis belum? Belum, kan? Okey, kita boleh teruskan. Sebab mengapa? Kalau kamu lihat kat sini, sini ada apa? N, ada sebutan serupa. Okey, kita boleh teruskan lagi. Tapi untuk kamu semua kan, kalau soalan objektif memang dah tahu jawapan tu C. Sebab mengapa? Nampak tak? Soalan dia senang sebab jawapan tu kamu tak buat habis pun dah tahu jawapan. Mesti 3N kuasa 2. Kan? Walaupun belakang tu kamu tak tahu, it's okay. Kan? Objektif tu, that's why lah saya cakap objektif tu senang boleh score dapat 20/20. Kalau kamu ikut je, senang je. Okay? So, tak ada sebutan serupa dah. So, saya salin balik 3N kuasa 2. Yang ini ada sebutan serupa kan? So, kita kena settlekan yang bahagian ini. So, seperti apa yang saya cakap, kalau kamu hutang N tu kamu anggaplah nanas kan? Okay. So, hutang orang 3 nanas, sekarang kamu ada 2, kamu bayar balik. Hutang orang lagi tak? Hutang kan? So, macam mana? Hutang berapa? Hutang 1. So, negatif. 1 apa? 1 nanas. N macam tu. So, yang tolak 2 saya salin balik. Jawapan lah. Memang jawapan C sama je kan? Kalau untuk setengah pelajar, kalau dia tak okey kan, dia rasa susah ni, nak fikir tu confused lah, negatif 3 tu tambah 2 tu. Jangan takut. Yang N tu kamu letak di sebelah dulu, nanti baru tulis jawapan. Kamu tekan kalkulator, negatif 3 tambah 2. So mesti titik-titik keluar jawapan tu kamu dapat, jawapan negatif 1. Tapi taklah kamu terus tulis negatif 1. Sebab negatif 1 tu kamu kena tambah dengan N lagi. Negatif 1N. So negatif 1N normally kita tak tulis 1 lah. Just tulis negatif N. So that's why saya cakap bila kamu tak ada yakin, kamu tekan calculator. Sebab sekarang kamu dah masuk SVM dah kan. So kamu boleh guna calculator, just make use of it. Okay? Just guna saja calculator. Okay? Of course, kalau kamu boleh fikir, kamu boleh buat betul-betul manually, okay, bukan guna calculator, lebih bagus lah. Tapi kalau kamu tak dapat fikir, takut salah dalam exam, guna je calculator. Lebih selamat. Okay? So, sekarang kita tengok soalan yang kelima. Ini saya nak tengok, ada orang boleh jawab tak soalan ni? Soalan kelima. Okay, Daniel dapat D. Okay. Ada lagi jawapan yang lain? D ya? Okay. 2 orang dapat D. Okay. So, untuk soalan ni, saya tak nak cakap lagi. Okay. Tak nak cakap lagi. Jawapan tu apa? Azril dapat apa, Azril? Azril. Apa jawapan kamu? Kimi, apa jawapan kamu? Ada tak? Saya hantam, saya dapat A. Okay. So, kamu hantam je kan? Okay. Kalau dalam, memanglah kalau dalam peperiksaan, kalau kamu betul-betul tak tahu dah macam mana, just hantam lah. Asalkan kamu bukan kosongkan dia. Kan? At least kamu ada chance lagi betul. Okay, sebenarnya untuk soalan ni, tak ada jawapan. Okay? Tak ada jawapan. Memang salah jawapan kat sini. Semua tu salah. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, of course sebab yang ini sedia untuk hari tu yang soalan semua ni disediakan untuk program hari tu sebenarnya. Sebab memang untuk kamu semua kan first year, kita tak ada format yang baru lagi. So memang soalan ni dalam masa yang singkat mereka buat, mungkin ada kesilapan. So tapi bila kamu buat sendiri, kamu tahu tak apa. So kita just
buat correction lah. Okay, so sekarang kita tengok permudakan 4xy, tolak yang ni. Okay, yang kurungan tu maksud apa? Darab. Okay, so bila kita nampak saja, bila kita buat, jangan panik. Nampak saja kurungan, first step mesti kita kena buat kurungan. Tapi sebelum itu kita tahu kurungan tu maksud darab. Bila kita darab, kena darab the whole thing. Betul tak? So kamu nak darab tu nak guna apa darab? So kita tengok kurungan punya depan ada apa? So nampak tak kalau di depan kurungan tu kita ada negatif 2/3x. So maksudnya kalau saya nak darab, saya kena macam mana? Yang depan ni negatif 2/3x ni saya kena darab. Ingat lah, mesti the whole thing. Semua benda ni kita kena darab dengan x. Dan sama juga kena darab dengan, bukan 2y saja. Sini ada negatif. So that's why kamu kena tahulah sebutan tu macam mana. Yang ini ada, yang depan tu x, yang belakang tu negatif 2y. So kamu kena ambil the whole thing kat sini, kena darab masuk. So bila kita buat macam mana? Okay, so first step kita kena buka kurungan dulu. So kita kena darab masuk lah. Yang depan 4xy tu tak ada kaitan, kamu salin balik 4xy. Okay, itu je. So lepas tu first step, yang ini darab masuk. So negatif 2/3. So of course kita dapat negatif 2/3 juga. Tapi untuk x ni, x darab x kita dapat x kuasa 2. Okay. Dan lepas tu kita teruskan. Okay, sekarang tadi darab ke depan dah kan. So sekarang kita nak darab ke belakang. Jangan lupa kita check dulu positif negatif. Negatif, negatif. So kita dapat positif. Okay. So lepas tu 2/3 darab dengan 2. Nombor darab dengan nombor. So kamu tahulah 2/3. Kalau saya darab dengan 2, dia sebenarnya 2 ni di bawah ada 1 kan. Atas darab atas, bawah darab bawah. So 2 darab 2 kita dapat 4. 3 darab 1 kita dapat 3. So that's why kita dapat 4/3. 3 apa? So nampak tak sini ada x. Ada y lagi. So x darab y kita dapat x. Y. Kita dapat benda macam ni. Senang saja kan? Okay. Sudah habis belum? Sampai step ni sudah habis belum? Walaupun first step kita dah buat. Dah buka kurungan dah. Betul tak? So belum habis lagi. Sebab mengapa belum habis? Kena faham. Sebab kita ada sebutan serupa. Nampak tak? Okay. So untuk sesetengah pelajar, kalau dia susah nak tengok, okay, macam mana? Kamu buat grouping dulu. So, bila buat grouping, okay, saya kumpulkan yang ada XY tu, tulis sekali dulu. So, yang sini, ingat 4/3 XY tu depan tu tambah. So, that's why saya tulis tambah 4/3 XY. Okay, lepas tu tolak dengan 2/3 X kuasa 2. So jawapan kita mesti ada 2/3 X kuasa 2 dah. Okay, dia mesti ada ini. Kalau betul-betul kamu tak tahu pun, kamu pilih B lah jawapan. Kan? Tapi jawapan B pun salah sebab depan tu dia tak betul. So yang ini tak betul. So kita macam mana nak settle yang ni? Nampak sudah ada XY dan XY, betul tak? Untuk setengah pelajar, kalau dia tak okey, tekan je lah kalkulator. Kan? Okey, kalau untuk kamu nak kira sendiri, masih ingat tak? 4 kalau saya nak tambah 4/3, boleh tambah tak? 4 nak darab 4/3, nak tambah 4/3. Tak boleh kan? Sebab mengapa? Penyebut mereka tak sama. Untuk 4 tu penyebut dia hanya satu saja. Betul tak? So kalau saya nak samakan penyebut dia, saya kena darab 3. Kalau bawah darab 3, atas darab 3 juga. So kamu akan dapat 12/3 XY sebenarnya. Kamu akan dapat macam tu. So 4/3 XY. So tolak dengan 2/3 X kuasa 2. Salin balik saja. So sekarang penyebut tu dah sama. So that saya boleh tambah lah. 12 tambah 4. So sepatutnya kamu dapat 18/3 XY. Baru betul. So tolak 2/3 X kuasa 2. So jawapan kat sini salah juga. Sepatutnya kita dapat 16/3 baru betul. Okey ya. Okey, 16/3 XY.
Macam tu. Okay, baru betul jawapan ini. So kat sini tak ada jawapan. No answer. Okay, inilah jawapan kita. Okay, so mungkin untuk sesetengah pelajar dia akan confuse, dia takut, ayo susah lah nak 4 tambah 4/3 ini. So kamu nak buat macam mana kalau dalam exam? Sekarang show kamu semua. Macam mana nak buat? Jangan give up. Kamu ada kalkulator kan? Pembantu yang terbaik untuk kamu semua tu. So kita dah tahu X, Y, X, Y. So macam mana? Kita ambil 4. Tekan je lah 4. Tambah apa? Tambah, kalau kita nak tekan pecahan, lebih baik kita buka kurungan. Untuk apa? 4/3. So tekanlah 4/3. Lepas tu tutup kurungan. So kamu akan dapat jawapan ini. 5 dan 1/3. Kamu tekan kalkulator dapat jawapan lah. Nampak tak? So kamu dapat apa? 5/1/3. Okay, so kalau sampai step ni kan, kamu nak tulis macam ni, boleh juga. Okay, sampai step ini, kamu dah dapat, jawapan saya 5 dan 1/3 X, Y. Okay, tolak 2/3 X kuasa 2. So yang sebenarnya kalau dalam kalau untuk bahagian B kamu tulis sampai sini dah betul dapat markah penuh. Tapi kalau dia nak buat pecahan improper fraction macam ni kan, kamu kena tukar yang inilah. Macam mana nak tukar? 5 kali kan? Okay, ini 5 kali 3 dapat 15. 15 tambah 1 lagi. So kamu juga akan dapat sama. Yang ini sama dengan 16/3. So jawapan dia exactly sama dengan jawapan tadi. Okay, sebab 5 dan 1/3 tu sebenarnya 16/3 juga. Nampak tak? Semua tu sama. Okay, so far ada problem semua? Gerak-gerak. Okay. Kalau dalam peperiksaan, jangan takutlah. Kalau dia tak ada jawapan kan, akan dapat bonus. Okay, tapi asalkan kamu, macam Azril lah, dia kira-kira, tak dapat tu. So dia macam mana? Dia hantam je lah. At least kamu ada cuba. Okay, jangan kosongkan. Okay, kalau soalan tu ada problem, kamu akan dapat markah bonus. Okay, so kita teruskan soalan ke-6. Okay, soalan ke-6 ni faktorkan. Okay, so jawapan kamu semua tu dapat jawapan apa? A, B, C, D. Masih ingat tak macam mana nak faktorkan? Soalan ni kita guna HCF. Betul tak? Okay, dapat jawapan apa semua? Tulis dalam chat box. Atau siapa dah tahu jawapan boleh buka mic beritahu saya. Okay, Daniel. Daniel dapat B jawapan dia. Betul tak? Kita nak check tengok. Yang lain tu, seorang je yang dapat jawapan kah? Okay. So masih ingat tak? Soalan ni saya cakap kita kena ada orang yang cuba jawapan dapat A. Okay. So tak apa. Kita tengok jawapan tu macam mana. Okay. Masih ingat tak? Kalau A ya? Okay. So kita cuba tengok. A ada B? A so kita cuba tengok dapat jawapan yang apa. Jawapan apa. Sebenarnya saya tengok saya dah tahu jawapan tu. Okay. Tak apa. So kita, okay, masih ingat tak bila kita buat faktorkan untuk soalan ini, okay, kita nak buat apa? HCF. Okay, macam mana? Buat satu L shape macam tu kan? Salin soalan 4X kuasa 2 Y tambah dengan 2Y. Okay, kita buat macam tu. So first step, apa yang kita nak tu, kita nak kaji, okay? Nampak tak soalan kita ada sebutan yang depan, sebutan yang belakang. Ada 2 sebutan kat sini kan? Okay. So, untuk 4X kuasa 2Y dan 2Y ini, so kita kena cari faktor sepunya. Okay. So, bila kamu nak cari faktor, jangan panik, terus ambil semua. So, kita tengok nombor dulu. Okay, kamu tanya kamu sendiri. Kita ada 4, kita ada 2 kat sini. So, 4 dan 2, kedua-dua nombor ini boleh bahagi nombor apa? Boleh bagi nombor apa? Boleh tak kamu bahagi 4? 4 boleh bahagi 4 lah. Tapi 2 kalau kamu nak bahagi 4, kamu tak akan dapat nombor bulat. Betul tak? Kamu akan dapat nombor titik perpuluhan. So, jawapannya 4 dan 2. Kedua-dua boleh bahagi dengan 2.
Macam tu. So 4 bahagi 2, so kamu dapat 2 lah. So yang X kuasa 2 yang tak ada kaitan tu kita salin balik. Okay. So lepas tu 2 bahagi 2 kita dapat 1. 1 tak payah tulis. So tulis Y sahajalah. So kita dah habis dah. Untuk bahagian yang nombor tu kita dah keluarkan faktor sepunya dia. Kan? Okay, so seterusnya kita tengok lagi. So nombor tu dah habis, depan dan belakang tu tak ada faktor sepunya dah. So next kita tengok X pula. Di depan ada X kuasa 2. Belakang ada X tak? Tak ada. Kalau tak ada tu maksudnya kita tak boleh keluarkan lah. Kita tak boleh bahagilah. Kita nak cari faktor sepunya tu maksud nombor atau pemboleh ubah itu boleh dibahagi oleh kedua-dua belah, depan dengan belakang. Okay, so sekarang X tak ada dah. So kita tengok yang Y pula. So kat sini sangat obvious, betul tak? Yang Y ini depan ada satu Y, belakang ada satu Y. So maksudnya kita boleh bahagi dengan Y. Kan? So 2X kuasa 2Y kita bagi dengan Y, kita boleh mansuhkan. So kita dapat 2X kuasa 2. Kan? So tambah dengan Y bahagi Y kita dapat 1. Macam tu je. Kalau kamu masih ingat, bila kita dah siap, jawapan kita hanya di sini. 2 darab Y, 2Y. Dan yang bawah tu kita letak kurungan. So, kamu akan dapat 2Y darab dengan 2X kuasa 2 tambah 1. Tutup kurungan. So, jawapan dia apa? Daniel yang betul. Jawapannya B. Okay. Kena tengok jawapan tu dengan baik-baik ya. Sebab kamu tengok soalan ni, jawapan B dengan D tu macam dia sangat mirip, betul tak? Untuk setengah pelajar kan, dia nampak 2Y, lepas tu nampak X kuasa 2. Dia sangat cepat dia bulat D dah. Dia macam tak nampak yang 2 ni. Kena tengok baik-baik. Okay, kalau kamu silap satu je, dah habis dah soalan tu. Okay? So okay ya semua. Jawapan dia? Jawapan yang ke-6 tu B, boy. Okay. So lepas tu kita tengok soalan yang ke-7. Soalan ni juga faktorkan selengkapnya. Juga faktor. Okay. Kita nak buat pemfaktoran. So untuk soalan ini, bila kita buat pemfaktoran, memang kita kena buat apa? Sebab kalau kamu lihat soalan kat sini, kita ada 5A kuasa 2, ada tambah B kuasa 2, tambah 10A tolak 2B. So dia ada AB macam tu kan? Okay, Daniel tu dapat C. Betul tak? Kita check tengok. Okay, so kat sini bila kamu nak buat pemfaktoran, kamu tak boleh terus buat. Sebab mengapa? Kamu nampak tak ada A, ada B. Kalau kamu nak keluar tu susah. Nak keluarkan A tu susah. Betul tak? So first step apa yang kita nak buat tu, kita kena susun dulu. Susun ikut apa? Ikut pemboleh ubah kita. Okay? So yang sama tu kita buat grouping. Okay? Sebutan yang kalau kita ada pemboleh ubah yang sama tu kita buat grouping. Okay, contohnya lah sekarang. So bila kita grouping kita nak buat scanning kan. Masih ingat tak? So cakap mata kita titik scanning from the left to the right. So the first thing 5A kuasa 2. Just tulis balik lah 5A kuasa 2. So cari tengok ada yang A tak? Sini ada A. Kan? Tambah 10A. Tulislah tambah 10A. So lepas tu, dah. So kita scanning semula lagi. Kita dapat B. So tambah B kuasa 2. Ada lagi, jangan lupa negatif 2B. Kita buat macam tu. So dengan ini, kamu dah boleh tengok dengan obvious. Betul tak? Sangat jelas. A dengan A di bahagian yang depan. B dengan B di bahagian yang belakang. So sekarang kita nak buat pemfaktoran. So buat macam mana? Senang je lah. Kamu boleh buat macam tadi. Kalau untuk setengah pelajar, dia tengok saja dia dah tahu. 5 dengan 10 kita boleh keluarkan apa? Kita boleh bahagi 5. Betul tak? Ya, kita boleh bahagi 5. So saya tulis 5 kat depan. Okay. Dan A kuasa 2 dengan A, saya boleh keluarkan A. Betul tak? So kalau 5A kuasa 2, saya keluarkan 5A. Saya hanya bagi A sahaja. Dan 10 saya keluarkan 5. 10 bahagi 5, saya dapat 2 sahaja. A dah keluarkan. So dah tak ada dah. Kamu boleh buat dengan cara yang cepat macam tu. Tapi kalau kamu takut silap, tak apalah. Kamu buat yang HCF sama jugalah dengan yang tadi.
Okay? Kamu buat perlahan-lahan. Kamu tanya sendiri. 5 dan 10. Tengok nombor dulu. 5 dengan 10 boleh bahagi apa? Boleh bahagi 5. So 5A kuasa 2 bagi 5, saya dapat, A kuasa 2. 10 bagi 5, saya dapat 2. 2A. Kat sini. Dan nombor kita dah settle. So lepas tu kita tengok A pula. Ada A kuasa 2, ada A, maksudnya kita boleh bagi A lagi. So kita dapat, A kuasa 2 bagi A dapat A lah. 2A bagi A, kita dapat 2 lah. Nampak tak? Jawapan tu sama. 5A darab dengan A tambah 2. Yang tu je. So yang belakang macam mana? A kuasa 2 tolak 2B. Sangat jelas kita kena keluarkan apa? Kita kena keluarkan B. Betul tak? So bila kita dah keluarkan B, B kuasa 2 keluarkan B, kita bagi B sahaja. Yang tolak 2B keluarkan B, kita hanya dapat tolak 2. Buat macam tu. Jawapan tu dah ada. Itulah jawapan kita. Jawapan C. Bagus Daniel. Nampaknya jawapan Daniel tu macam konsisten. Semua betul kan? Bagus. Okey, okey, bagus. Kalau yang salah jawapan tu, jangan putus asa sebab kita ada masa lagi. Okey? So lepas tu kamu tengok balik video yang serakam ini, buat ulang kaji, buat soalan latihan yang lain lagi. Okey, untuk membantu kamu. Okey? Sebab matematik memang kita nak buat banyak latihan. Okey? So soalan 7 semua okey Kalau dah okey, kita masuk. Ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada. So kita tengok soalan yang ke-8. Okey, so soalan ke-8 tu dapat jawapan apa semua? Okey, Daniel dapat A. Yang lain tu? Yang lain tu dapat apa? A got sir, A. Azril dapat D. Okey, Azril dapat D. So kita tengok siapa yang betul, okey? So yang soalan ni, Raja 1 menunjukkan sebuah kolam renang yang berbentuk segi 4 tepat. Kalau kamu betul-betul buat soalan ni sama dengan soalan PB. Kita masih ingat tak yang hari tu kajian kes yang sebagi tu? Kamu tengok soalan dia. Soalan dia cakap apa? Ungkapkan. Nampak tak? Perimeter. Kalau kamu tak faham apa tu maksud perimeter, mesti soalan ni kamu tak boleh buat. Pernah tak saya cakap perimeter tu maksud apa? Panjang darat lebar. Kalau panjang darat lebar tu bukan apa? Bukan perimeter kita. Perimeter tu maksud apa? Perimeter tu maksud apa? Sama dengan. Bukan. Kena ingat. Perimeter tu maksud panjang lilit kan? Okey, atau kita panggil hasil tambah untuk semua sisi di luar objek itu. Mesti di luar objek Kalau yang dalam tu kita tak nak consider. Okey, yang luar sahaja kita kena tambah semua. Sebab perimeter tu maksud hasil tambah sisi di luar dia lah. Okey, contohnya kalau kamu nak buat pagar, kamu ada satu tanah. Okey, tanah yang besar. Kalau kamu nak buat pagar, kita bukan nak cari luas kawasan itu tau. Kamu nak cari apa? Kalau kamu nak buat pagar, bukan cari luas. Kita nak cari perimeter untuk kawasan tersebut. Ingat kalau luas tu panjang darab lebar tak salah. Panjang darab lebar, itu luas. Kamu nak tahu berapa luas dia. Yang ini luas. Kalau saya berolek macam ni, ini luas. Okey? Tapi untuk soalan ni dia bukan nak cari luas. Dia nak cari apa? Dia nak cari perimeter. So perimeter kita hanya buat macam mana? Kita nak cari sisi lilit dia sahaja. So kamu tahu sebab ini segi 4 tepat. Masih ingat ciri-ciri segi 4 tepat tak? Kalau kamu tahu sini 3P tolak 1, mesti sisi di yang sebelahan tu, yang bertentangan tu mesti 3P tolak 1 juga. Kalau sini P, sisi yang bertentangan tu juga P juga. Inilah baru ciri-ciri segi 4 tepat kita. So kalau kamu nak cari perimeter, so maksudnya kita kena tambah 4 sisi inilah. Untuk PB kita memang kita buat benda macam tu, betul tak? Soalan tu sama je. Hanya dia tukar saja. Yang ini, so sekarang kita nak tambah. So 3P
tolak 1 tambah dengan P tambah dengan, jangan lupa sini ada lagi 3P tolak 1 tambah dengan P. So, kamu akan dapat jawapan apa? So, inilah apa yang kita nak cari. Masih ingat tak? So, bila kamu nak buatkan, first step kamu nak buat grouping dulu. Kalau untuk setengah pelajar, dia tak nak buat grouping. Dia rasa, bazir masa sajalah. So, kamu tengoklah sebutan yang serupa. 3P, yang ini tambah P, tambah 3P, tambah P. Semua yang ada sebutan P tu kamu tambah sekali. 3P tambah P, kita dapat 4P. 4P tambah 3P lagi, 7P. 7P tambah 1P lagi, 8P. Tulislah. Itu je. Selepas tu, kali ini Azria yang betul. So yang ini belakang tu tolak 1, tolak 1. So tolak 1 maksudnya kita guna konsep apa? Hutang. Maksudnya kalau kamu hutang orang RM1, hutang lagi RM1. So all together hutang berapa ringgit? Hutang 2. Kamu just fikir macam cara budak-budak, cara yang senang saja kamu dah boleh dapat jawapan. Jawapannya D donkey. Tak susah, betul tak? Kalau kamu betul-betul faham apa maksud perimeter, mesti akan dapat jawapan. Okey? Itulah cara dia. Okey. Kecuali soalan dia tanya apa? Ungkapkan luas. Kalau dia tukar luas, barulah kamu ambil panjang darab lebar. Yang ini darab dengan ini sahaja. Tapi soalan dia bukan cari luas. Luas barulah panjang darab lebar. Dia nak cari perimeter. Kalau perimeter, kamu bukan sahaja, okey, consider panjang dan lebar dia saja. Kamu kena tambah semua sisi dia. 3P tolak 1 tambah P tambah 3P tolak 1 tambah P. Ke semua sisi dia mesti tambah all together. Okay? Senang je kan? Betul tak? Okay, seterusnya kita tengok soalan 9. Okay, soalan ni sama je lah. Daniel dapat A. Yang lain tu dapat apa? So far, Daniel yang bagi jawapan. Okay. Kimi dapat A juga. Sama jugalah. So that's why kita kena berhati-hati ya. Kena berhati-hati. Soalan dia nak cari perimeter. Okay. So perimeter tu maksudnya kita nak cari hasil tambah semua sisi di luar segitiga ini. Okay. So kita kena tambah semua. So sekarang kita tambahlah. Okay. X tambah dengan apa? X tolak 1. Tambah dengan apa? 6. So sekarang saya nak settlekan. X tambah X. So saya dapat 2X. Yang belakang tu macam mana? Hutang RM1, sekarang kamu ada RM6. So maksudnya kamu boleh bayar hutang tu. Betul tak? So hutang RM1 tambah 6. Kalau tak faham, tekan je lah calculator. So kamu akan dapat, tambah 5. Cepat. So dapat A. Kali ini Kimi dan Daniel betul. Okay. Bagus. Okay. So kalau untuk soalan ni dia nak cari perimeter kan? Nak cari perimeter. Kalau dia nak cari luas, masih ingat tak? Kalau nak cari luas tu macam mana? Untuk segitiga, rumus tu macam mana? Kalau dia nak cari luas. Contohlah, dia nak cari luas PQR. Segitiga PQR ini. Siapa masih ingat rumus untuk luas segitiga? Panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Kalau untuk panjang darab lebar tu yang untuk segi 4 punya. Segi 4 tepat punya. So panjang darab lebar. Untuk yang ni macam mana? Kamu tengok ada X tolak 1, ada 6. So sepatutnya kita kena buat macam mana? Kamu tengok sebenarnya segitiga kita kan. Sebenarnya dia adalah separuh daripada apa? Segi 4. So bila kamu buat cari luas segi 4, kita guna apa? Panjang darab lebar, betul tak? So kat sini sama jugalah. Kita panjang darab lebar, tapi kita kena buat satu step lagi. Bahagi 2. Sebab segitiga tu hanya separuh sahaja. So kamu just bahagi 2. So normally kalau untuk segitiga kita tak panggil panjang darab lebar lah. Kita panggil apa? Tapak darab tinggi. Okay. Lepas darab, kamu kena bahagi.
So kita buat macam tu. So kalau untuk luaskan, yang ini untuk perimeter. So sekarang walaupun soalan tu tak tanya, tapi Sir nak terang juga. Kalau dia memang keluar soalan macam tu, dia nak cari luas segitiga tegak ni. So sama je lah, kamu ambil tapak dia, ingat 1/2 darab dengan tapak darab tinggi. Inilah rumus dia. Okay, so bila kamu nak buat kan, ambil lah X darab dengan X tolak 1. So 1/2 tu maksudnya bahagi 2 lah. Kamu akan dapat macam tu. So bila X darab masuk, kamu dapat X kuasa 2 tolak X bahagi 2. So ini merupakan, okay, kalau soalan tu lah, okay, dia nak kamu cari luas, kamu akan dapat jawapan macam tu. Okay. Atau kalau 1/2 dia tak, sometimes lah kalau 1/2 dia tak darab masuk, mungkin kamu boleh tulis macam tu juga, tak salah lah. Okay. X darab X tolak 1 kan. So kamu akan dapat X kuasa 2. Kena letak kurungan tolak dengan X. Kamu boleh buat macam tu juga. 1/2 darab dengan yang ini. Atau kamu boleh tulis dalam bentuk ini. Boleh juga. Kedua-dua betul. Okay. So, ini untuk luas lah. Okay. Kalau untuk siapa yang tak ingat, takut dia tak ingat, boleh salin untuk yang ini. Okay. Tapi untuk soalan ni, dia nak cari perimeter lah. Okay. So, seterusnya kita teruskan. Semua dah okay soalan 9 tu? Okay, so kita teruskan soalan yang 10. Soalan 10 ni nampak saja complicated. Sebenarnya tak susah. Okay, kita tengok. Jadual 1 di bawah menunjukkan 2 jenis buah-buahan yang dihasilkan di ladang Encik Ramu. Okay. Dapat A semua. Okay, bagus. Okay, so kita check tengok. So soalan dia sebenarnya dia tak habis. Sepatutnya dia mungkin kena tambah ayat lagi. Yang di bawah, yang berikut, yang mana satu adalah betul. Dia mesti tambah satu ayat lagi lah. So kita nak cari yang betul. So first kita tengok. Okay, kena faham dulu jenis buah-buahan. Nanas, ada mangga. Berat dia adalah X. Okay, berat untuk mangga adalah Y. Okay, kos buluh untuk sekilo nanas tu 7. Kos mangga untuk sekilo ada RM5. Okay, kos mangga. So kalau kamu beri semua tu dapat 150. Contoh dia macam ni lah. Okay, pengangkutan dia RM10 untuk 1 kg. Lepas tu RM4 untuk 1 kg mangga. Okay, all together kalau kamu campur sekali dapat 300. Okay, so yang inilah maklumat yang diberi. So sekarang kita nak buat, okay, kita nak bentukkan persamaan. Senang saja kan? Okay, so kalau saya cakap saya nak beri X kg punya nanas. 1 kg sama dengan RM7. Kalau saya nak yang sini cost dia kan 1 kg sama dengan RM7. Kalau saya nak beri X kg, so berapa ringgit? So kita kena darab 7 darab X. So cost nanas kita adalah 7X. Okay, 7X. Dan kalau kos mangga macam mana pula? Berat dia Y kg. So sekarang dia nak beli 5 ringgit. 1 kg tu 5 ringgit. So Y kg tu berapa? 5 darab Y. So tambah dengan 5Y. So all together kita tahu kos buluh dia secara keseluruhan adalah sama dengan 150. So kita dah tahu yang satu tu betul. Okay. So untuk yang kedua. 10 kos pengangkutan dia 1 kilo tu 10. Kalau X kilo nanas tu 10 darab X lah. So kamu akan dapat 10X tambah dengan 4. Okay. 4Y. Y kilogram punya. 1 kilogram tu 4 ringgit. Kos dia 4 ringgit. Sekarang saya nak beli Y kilogram mangga. So tambah 4Y lah. Sama dengan berapa? Yang kos pengangkutan tu 300. Tulis 300. Jawapan dia A. Ya, jawapan adalah A. Yang lain tu dah nampak pun tahu dah tak betul. 7X, yang ini 10Y pula. Salah lah, yang ini memang salah. Okay. 7X, 5Y. 7X dengan 5Y tu 150 saja. Mana ada 300. So salah. Yang itulah.
Jawapan A. Senang je kan? Okey, bagus. Okey, yang jawab tu dapat jawapan yang betul. So memang nak hadiah ke saya nampak kat sini selalu cuba tu Daniel, Azriel, Kimi. Okey, so sekarang kita teruskan untuk soalan yang 11. Okey, apakah jawapan kamu semua? Yang ini kembangkan, betul tak? 3H tolak 1 kuasa 2. So bila kamu nampak kuasa 2 tu macam mana? Jawapan C. Betul tak jawapan C? Yang lain tu betul tak dapat jawapan C? Kita cuba tengok So masih ingat tak? Okey, kalau untuk pelajar yang cepat, dia boleh terus dapat jawapan sebenarnya. Nanti saya baru cakap cara yang cepat Tapi untuk setengah pelajar, dia susah, dia nampak kuasa 2 tu dia takut. Jangan takutlah. Kamu just buat seperti biasa. Okey, kuasa 2 tu maksud dia 2 kali. 3H tolak 1 darab dengan 3H tolak 1. Buat 2 kali. So yang lain tu kita buat seperti biasa sajalah. Kamu semua pun dah mahir kan? Ajar kamu semua tu hafal depan ke depan, depan ke belakang. Macam tu kan? Belakang ke depan, belakang ke belakang. Kita buat dengan cara macam tu sahaja. Dah boleh dapat jawapan. Okey, tengok 3H dapat depan ke depan. 3H darab 3H. 3 darab 3 kita dapat 9. H darab H kita dapat H kuasa 2. Okey, lepas tu depan ke belakang. So sini ada negatif. So kita dapat negatif 3H. Lepas tu negatif 1 darab 3H. Dapat juga negatif 3H. Okey, negatif 1 darab negatif 1. Negatif positif 1. Okey, so seterusnya. Okey, kita nak buat dah. Masih ingat tak? Kita ada apa? Sebutan serupa. Nampak tak kat sini? Jawapan dia C. Jawapan dia C. Betul. Pandai. Okey. So yang tak ada kaitan, kamu salin balik. Okey. Kamu salin balik. 9H kuasa 2. Yang ini kebanyakan pelajar salah tau. Kebanyakan pelajar akan letak jawapannya D. Sebab dia nampak, tolak 3H. Dia ingat bila dia tolak tu maksudnya dapat kosong. Bukan. Yang ini dia bukan tolak 3H tau. Kamu guna konsep, dah cakap. Guna konsep hutang. Yang 3H tu depan nampak ada tolak lagi tak? Maksud ada negatif. Contohnya lah, kalau kamu hutang orang RM3, hutang lagi RM3. So all together kita mesti hutang RM6. 6H. Buat macam tu. Sebab banyak pelajar dia nampak saja ada tolak. Dia ingat 3H tolak 3H. So dia dapat kosong lah. Nanti dia dapat tu jawapan D. Tapi salah. Ingat, hutang 3 lagi. Hutang 6. So jawapan C. Okay? Tak susah kan? Betul tak? Kalau kamu ikut step yang ajar tu, memang tak susah. Tapi untuk setengah pelajar kan, kalau dia cepat, tengok. Kalau dia cepat. Yang untuk soalan kuasa 2 saja kamu boleh buat macam tu. Buat macam mana? Kalau kamu nak buat dengan cara yang cepat, boleh terus dapat jawapan. Untuk pelajar, kalau kamu rasa kamu tak boleh guna cara yang cepat, it's okay. Kamu guna cara yang safe. Yang inilah cara yang safe. Tapi untuk setengah pelajar, dia nak buat cara yang cepat. So macam mana kita nak buat? Senang saja. Kamu tengok. 3H tolak 1 kan? Ini sebutan di depan. Ini sebutan di belakang. Okay. So jawapan kita mesti ada 3 bahagian. So first, yang depan tu kita ambil 3H, kita kuasa 2. So 3H kuasa 2. 3H kamu kuasa 2. So kamu akan dapat apa? Ingat bukan H kuasa 2, 3 juga kuasa 2. 3 kuasa 2 saya dapat 9. H kuasa 2, saya dapat H kuasa 2. Nampak tak? Okay. So, lepas tu. Yang tengah tu macam mana? Okay. Saya nak ambil, okay, kita buat yang belakang dulu lah. Negatif 1 kuasa 2, kita dapat tambah 1. Tapi yang tengah tu kan, macam mana kita nak buat? Kita hanya darabkan. 3H darab negatif 1 darab 2. Okay. So, kita just buat macam tu saja. 3H darab negatif 1. Okey. Lepas tu darab 2. Okey. 3H darab negatif 1, kita dapat negatif 3H. Negatif 3H darab 2, kita dapat negatif 3 darab 2, dapat 6H. Nah, dengan cara ini, nampak tak? Jawapan kita exactly the same. Dan dengan cara ini, dia sangat cepat.
Okay? Kalau kamu rasa susah nak ingat, it's okay. Kamu just buat cara yang klasik tu. Okay? Kalau untuk setengah pelajar, kalau dia dah mahir, dia nak buat cara cepat, senang sajalah. Okay? Kalau saya nak dapat jawapan yang depan, saya ambil yang depan, sebutan di depan tu, saya kuasa duakan dia. Okay? Lepas tu, kalau saya nak dapat jawapan yang di belakang sini, saya ambil sebutan di belakang tu, saya kuasa duakan dia. Negatif 1 kuasa 2 dapat positif 1. So, yang tengah-tengah tu macam mana? Yang tengah-tengah tu kamu hanya ambil yang depan, darab dengan belakang, darab dengan 2. Darab all together, kamu akan dapat yang tengah. Cepat kan? Kalau kamu guna cara ni, teruslah dapat jawapan. Kan? Okey, tak susah. Okey, kita teruskan soalan ke-12. Okey, soalan ni dia nak cari nilai X. Okey, dalam PB kita pun dah dapat jawapan kan? Dah pernah buat soalan macam tu kan? Jawapan D. Okey, kita cuba tengok macam mana. Sini tu okey. Sekarang dia nak cari nilai X. Saya dah cakap dah. Kalau nak cari nilai X, maksudnya benda yang tak ada kaitan tu semua kita kena pindah ke sebelah kanan. Okay? So, kalau kamu nak buat perlahan-lahan boleh juga. Okay? Kalau nak buat cepat, cara yang cepat boleh juga. So, kalau ada kurungan, masih ingat tak kita buat macam mana? First, kita buka kurungan. So, kamu akan dapat apa? 3X. Okay? Darab masuk. Okay? Tolak dengan 3 darab 2 kita dapat 6 sama dengan 9. Kamu dah dapat persamaan yang seperti biasa dah. Sekarang saya nak cari X. Betul tak? So macam mana kita nak buat? Yang tolak 6 tu saya dah cakap. Kalau nak cari X yang tak ada kaitan kita kena pindah ke sebelah kanan. Yang tak ada kaitan tu yang lebih jauh tu negatif 6. So saya kena pindah tolak 6 ini dululah. Bila saya pindah saya dapat apa? Tolak 6 saya pindah jadi tambah 6. So di sebelah kiri saya dapat 3X. Sama dengan apa? Sama dengan 9 yang tolak jadi tambah. Kamu akan dapat yang ni. So next step 3X. Okay, 9 tambah 6 kamu dapat 15. Okay. So lepas tu 3X tu saya nak cari sebab kita nak cari X sahaja. So 3X tu maksud 3 darab X. So, bila darab, kamu pindah ke sebelah kanan, kamu akan dapat bahagi. So, 15 bahagi 3, kamu dapat, jawapan dia 5. Macam tu lah. So, kamu dapat, jawapan dia D, donkey. Bagus. Azril dan siapa? Daniel dapat betul. Okay. So, jawapannya 5. Okay. So, saya nak ingatkan kamu semua. Kebanyakan pelajar, dia akan confuse tau. Okay, yang 3X tu. Dia buat macam tu. Okey. Kalau, saya ikutlah 3X sama dengan 15. Okey, ada juga pelajar dia akan fikir macam tu. Saya cakap kan, yang 3 tu saya kena pindah ke kanan. 3 tu dia positif, tambah 3. So, dia pindah dia jadi macam ni. X sama dengan 15 tolak 3. So, lepas tu dia dapat, 15 tolak 3 dia dapat, jawapan 12. Betul tak cara ini saya buat? Yang step ini betul tak? Siapa boleh bagi komen? Betul tak? Azril? Azril? Boleh buka mic tak? Betul. Betul kah? Lebih kurang. Apa lebih kurang? Azril, macam mana? Betul tak? Boleh terima tak kalau saya buat macam tu? Betul tak? Semua boleh. Mana semua boleh? Kalau macam tu saya dapat jawapan 12 lah. Mana ada jawapan 5? Azril cakap tak boleh. Mengapa tak boleh? Azril. Siapa boleh tolong? Mengapa tak boleh? Kamu kena faham. Okay? Kamu kena faham. Faham apa? Sebab 3 tu tak boleh pergi belakang. Bukan dia tak boleh pergi belakang. Kamu kena faham dulu. Yang 3X tu maksud apa? 3X tu tambah 3 atau darab 3? Yang ni penting. Kalau kamu tak faham yang 3X tu maksud apa, nanti kamu bila pindah tu kamu akan anggap dia sebagai tambah lah.
So yang 3x tu maksud apa? Maksud 3x tu 3, darab. ya, Tiga yang darab ini darab. Darab X. Dia bukan tambah. So, bila kamu nak pindah benda yang darab tu, 3X. 3 ini saya pindah, saya mesti bahagi. Nampak tak? 3X saya pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Kalau kamu tak tulis dalam bentuk per 3 ni, kamu boleh tulis macam tu juga. 15 bahagi 3. So, kamu dapat 5 lah jawapan. Kan? Tapi kat sini mana betul kamu anggap dia sebagai tambah. So ini jawapan ini salah. Sebab kamu dah pindah salah. Kecuali soalan tu macam ni. X tambah 3 sama dengan 15. Kalau dia macam tu, kamu baru tahulah yang ini memang X tambah 3. Ini bukan darab. So tambah tu saya pindah. Barulah saya dapat jawapan. Oh, X tu sama dengan 15. Tolak dengan 3. So, kamu dapat 12. Yang ini baru betul. So, ini memang banyak pelajar ada salah konsep macam tu. So, dah cakap banyak kali dah. So, ingat. So, bukan apa-apa pun boleh. Bukan. Kamu kena faham dulu. 3X tu maksud 3 darab X. So, bila darab, kamu pindah kena jadi bahagi. Okay? So, jawapan 5. Jawapan D, donkey. Okay, so sekarang kita tengok soalan ke-13. Okay, so soalan 13 ni, okay, tunggu saya nak tengok chat box tu. Okay, ada orang dapat jawapan D, donkey. Okay, ada lagi tak jawapan? Macam mana saya nak tengok yang chat box lagi ya? Okay, ada lagi tak jawapan yang lain? Ada yang dapat B, ada yang dapat D. Okay. So tak apa, kita tengok sama-sama. Yang soalan ni sangat senang ya. Tak perlu kira pun. Tak perlu kira pun. Okay, antara yang berikut manakah merupakan ungkapan kuadratik? Okay. Yang ini keywords kita tahu. Masih ingat tak? Apa maksud ungkapan kuadratik? Bila saya cakap ungkapan, maksudnya dalam jawapan saya tak ada sama dengan. Okay, kalau dia ada sama dengan tu maksudnya dia adalah persamaan. Dia bukan ungkapan dah. So memang kalau kamu lihat A, B, C, D ni, semua tu juga adalah ungkapan. Okay, tapi ungkapan dia berbeza-beza sahaja. Sebab dia tak ada sama dengan, kalau dia tulis macam ni, sama dengan kosong. Yang ini persamaan. Dia bukan panggil ungkapan. So kena faham perbezaan antara ungkapan dengan persamaan. Dan kat sini dia nak cari apa? Ungkapan tu mesti ungkapan kuadratik. Okey, siapa boleh bagi tahu sir? Okey, bila nampak kuadratik, apa maksud kuadratik? Apa maksud kuadratik? Siapa boleh bagi tahu sir? Pernah tanya kan? Kuasa 2. Okey, bagus. Okey, apa kuasa 2? Kuasa tertinggi. Okey, ingat yang dah lupa tu tulis kuasa yang tertinggi. Ingat dia mesti tertinggi. Okey, pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu maksud unknown lah. Okey, pemboleh ubah kita adalah kuasa tertinggi adalah 2. So that kita panggil sebagai kuadratik. Ingat. So mesti kuasa yang tertinggi. Okey, contohnya kalau saya bagi macam tu. X kuasa 3 tambah 2X kuasa 2 tolak 1. Yang ini adalah kuadratik tak? Kuadratik atau bukan kuadratik? Ya atau tidak? Walaupun kamu nampak ada kuasa 2 kan? Betul tak? Tapi kuasa 2 ini bukan kuasa yang tertinggi. Kita ada 3 lagi. So that yang ini dia bukan apa? Bukan kuadratik. So kat sini sangat obvious yang jawapan D tu. Nah, nampak tak? Dia kuasa 3. So jawapan D ni dah salah. Mesti tak betul. Sebab ini merupakan ungkapan kubik. Okay, dia ada nama lain. Kamu semua belum belajar lagi, tapi it's okay. So kamu dah belajar yang kuasa 1 punya dan kuasa 2 punya kan? Untuk kuadratik tu, kuasa yang tertinggi adalah 2. Ingat. Dan apa yang kita nak cari di soalan ini, dia bukan saja nak cari ungkapan kuadratik tau. Dan ungkapan kuadratik itu,
dia ada satu pemboleh ubah. Maksudnya, pemboleh ubah tu maksud unknown lah. Maksudnya, dalam ungkapan itu, dia hanya ada X atau hanya ada Y saja. Dia tak boleh campur-campur ada X, ada Y. Kalau ada X, ada Y, dia ada kira dua pemboleh ubah dah. Okay, so kita tengok. Okay, one by one dia mesti satu sahaja. Ingat satu pemboleh ubah sahaja. So untuk soalan ini, A tu, Y tambah 5Y. Betul tak? Yang ini kuadratik tak? Semua ya atau tidak? Ini tidak. Okey, betul Azril. Ini tidak. Okey, mengapa? Sebab bila kamu campur sekali kan, Y tambah 5Y, kamu dapat 6Y. So, 6Y ini bukan kuadratik sebab kuasa tertinggi hanya satu sahaja. Ini merupakan linear. Ingat, ini ungkapan. Okey? Kalau satu saja sebutan lah. Kalau kat sini kita boleh panggil ungkapan linear. Kalau kuasa satu, hanya kuasa satu saja kita panggil linear. Ingat. Okay. Untuk B, betul atau salah? Kamu tengok ada B darab B. Maksudnya kita boleh dapat apa? 2B kuasa 2 tambah dengan 2. Yang ini betul atau salah? Yang sini kan kuasa 2. So, jawapan betul. Okay, kuasa yang tertinggi adalah kuasa 2. Okay, dan kat sini juga hanya satu pemboleh ubah sahaja iaitu B kita. So, jawapan B boleh terima. Okay, seterusnya kita tengok C. C betul atau salah? Sebenarnya C juga merupakan jawapan kita. Sebab mengapa? Betul. Pandai. Okay, betul. Tengok mengapa? Sebab kalau kamu soalan ni ada dua jawapan. Okay, B dengan C juga boleh diterima. Okay, of course dalam peperiksaan tak akan macam tu lah. Sebab dia mungkin ada technical problem kan. Biar keluar soalan dia tapping error apa tu. Kan? So, kalau dalam peperiksaan memang hanya satu jawapan sahajalah. Okay, kat sini sebab kita buat sebagai latihan sahaja. Okay, so kamu kena faham ini juga merupakan kuadratik, ungkapan kuadratik. Sebab mengapa? Kuasa tertinggi adalah 2. Ini betul. Dan dia juga hanya satu pemboleh ubah sahaja. Apakah pemboleh ubah kat sini? M. Yang ini merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okay? Yang ini betul. Okay? How? Okay, dan sekarang saya bagi contoh lagi ya. Okay, contohnya saya bagi macam ni. X, okay, kuasa 2 tambah 5 XY tolak 1. Yang ini merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah tak? Ya atau tidak? Yang ini tidak. Ingatlah. Kalau saya tanya ini merupakan ungkapan kuadratik tak? Dia merupakan kuadratik. Tak salah sebab kuasa tertinggi adalah 2. Sebenarnya dia juga merupakan ungkapan. Ingatlah, ungkapan kuadratik. Tapi ungkapan kuadratik ini dia bukan satu pemboleh ubah. Dia ada 2 pemboleh ubah. Ada X, ada Y. Nampak tak? So, dia merupakan 2 pemboleh ubah. So, kalau soalan tu ABCD jawapan tu ada pilihan yang macam ni, kamu tak boleh pilih juga sebab dia nak satu pemboleh ubah sahaja. Yang ini ada 2 pemboleh ubah. Tidak boleh terima juga. Okay? So, untuk soalan ni kita ada 2 jawapan iaitu jawapan B dan jawapan C. Okay? Terusnya, kita teruskan soalan 14. Tak susah juga soalan ni. Cari nilai Q. Okey, semua dapat jawapan apa? Kat sini dia nak cari nilai Q. Okey, dan diberi, nampak tak? Dia ada 2 persamaan dan diberi P tu. Dia dah bagi tahu kita dah. P tu sama dengan negatif 3. Okey, so sekarang soalan tu dia ada bagi kita. Okey, Daniel dapat D kan? Kita check tengok betul tak? 3Q tambah 2P. Nampak tak yang P ni dia dah bagi kamu P dah. Okey, dah bagi kita tahu negatif 3 lah. Apa yang kita nak cari tu hanya nak cari Q sahaja. Masih ingat saya cakap tak? Okey, bila kita buat soalan macam ni jangan panik.
Okey, kita ada dua pemboleh ubah iaitu Q dengan P. P tu sudah bagi kita. So kamu just masukkan saja. Soalan ni sama dengan soalan PB kita, bahagian B. Kan? Dah diberi P tu nilai apa dan bagi kamu satu persamaan. So kamu just ganti masuk sajalah 3Q tambah dengan apa? 2. Yang P tu kita tak nak tulis P dah. Kita tulis apa? Kurungan negatif 3. Sebab kita dah tahu soalan dah beri kita P tu sama dengan negatif 3. Okay. So dia sama dengan apa? Sama dengan 15. Kamu salin balik dulu. First step kamu ganti masuk nilai yang diberi dan salin apa yang ada. Okay. So next step kita nak settlekan. Kalau nampak ada kurungan kita darab masuk. Kan? Okay. So macam mana kita nak buat? Yang tak ada kaitan kita salin balik 3Q. Okey, yang ini 2 darab negatif 3. Positif, negatif kita dapat negatif. 2 darab 3 kita dapat 6. Sama dengan 15. Nampak tak? Sampai sekarang, kamu dah jadi macam soalan tadi dah. Apa yang kita nak buat? Kita nak cari Q. So, kita hanya pindah-pindah saja. Benda yang tak ada kaitan, kita kena pindah. So, sekarang kalau saya nak pindah tu, tolak 6, saya kena pindah. Betul tak? So, saya bagi di sebelah kiri 3Q sama dengan sebelah kanan memang ada 15. Yang tolak 6 dah pindah jadi tambah 6. So, sekarang kamu akan dapat, 3Q tu sebenarnya sama dengan 15 tambah 6, kamu dapat 21. Sampai sini masih ingat macam mana? 3Q maksud 3 darab Q. So, bila darab saya pindah 3 itu, saya akan jadi bahagi. So kamu akan dapatlah 21. Kamu nak per 3 boleh atau tulis bahagi 3 boleh juga. So jawapannya 7. Di donkey. Okay. Kali ini Daniel betul. Okay. So kita teruskan soalan ke-15. Kamu boleh lihatlah soalan 14 dan 15 sebenarnya kedua-dua sama je. Okay. So macam mana kita nak buat? Okey, jawapan tu apa? Tulis dulu jawapan. Daniel dapat D. Yang lain? Kimi tak nampak jawapan. Danish, apa jawapan kamu? Macam mana? Seorang saja yang dapat kah? Kamu tengok kat sini. Sama juga kan? Okey, Azril dapat D juga. Okey, so kamu tengok dia dah bagi kita S tu sama dengan 1. Dalam persamaan yang diberi itu ada S juga kan? Senang saja. Apa yang kamu nak buat, salin balik apa yang ada. Dan bila kamu nampak saja S tu, cara ini sama dengan PB kita, betul tak? Kalau kamu betul-betul serius dalam PB kamu dah buat PB kamu, sebenarnya seperti ulang kaji saja apa yang kita belajar sebelum tu. Kan? So apa yang kita nak tu, S tadi beri kita. So 3T tolak dengan 11. S dah beri kan? So S tu adalah 1. So kamu letak kurungan 1. Sama dengan 10. Dan dengan ini sebenarnya kamu dah tahu 11 darab 1 dapat juga 11. So sekarang saya nak cari T. So kalau nak cari T, tolak 11 saya kena pindah dulu. Jadi apa? Tambah 11. Betul tak? Sebab 11 darab 1 dapat 11. Tolak 11 saya pindah jadi tambah 11. So lepas tu 3T sama dengan 21. So lepas tu macam mana? Saya nak cari T sahaja. So masih ingat 3T tu maksud 3 darab T. So kalau saya nak cari T, maksudnya saya ambil apa? 21 bahagi dengan 3. So jawapan sama juga dapat 7. Sepatutnya A. Mengapa silap? Silap kat mana? Boleh beritahu saya tak? Sebab saya nak tahu kamu salah konsep kat mana. Daniel atau Azril? Macam mana kamu dapat 1? S tadi beri 1. So macam mana kamu nak, bila kamu cari macam mana kamu dapat T itu 1 juga? Kamu tak percaya kalau kamu ganti masuk tengok. Kamu cubalah ganti masuk tengok. Okey, sekarang saya dah dapat T itu sama dengan 7. So 3 saya darab dengan 7. Tolak dengan 11 darab 1. So kamu kira tengok. 3 darab 7
dapat 21. Tolak dengan 11 darab 1, saya dapat 11. So memang jawapan kamu 21 tolak 10, kamu memang akan seimbang, nampak tak? So jawapan mesti 7, bukan 1. Sila yang positif negatif. Okey. Yang positif negatif tu memang kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Sebab sometimes bukan kamu tak tahu, tapi bila kamu nak pindah ke kanan ke kiri tu, kamu careless. Okay? So jawapan tu akan salah. Okay? So kita teruskan. Okay, soalan ke-16. Okay, siapa boleh baca soalan ini? Soalan ni bagus lah. Soalan 16. Siapa boleh tolong baca soalan ni? Saya. Okay, baca. Nombor 16. 16. Ada memberi 20 biji telur dan 2 paket tepung gandum untuk membuat sebiji kek kegemarannya. Harga sepaket tepung gandum ialah RM3.5. Jika ada membayar RM17 untuk kesemua telur dan tepung, berapakah harga sebiji telur? Okey, bagus. Okey. Bila kamu baca semua kan, dalam otak kamu, okey, apa yang kamu boleh fikir? Mesti kamu akan rasa, telur lagi, tepung lagi, RM3.50 lagi. Walaupun kalau kamu baca dalam bahasa Melayu, kamu faham sebenarnya, betul tak? Kamu faham. Tapi bila saya nak tanya kamu soalan, kamu akan dalam sebab yang ini dia dalam matematik kan. So kamu akan rasa confused, betul tak? So sebenarnya bila kita buat soalan macam ni, okay, kamu tak boleh baca sekali sahaja. Okay, macam tadi Azwa dah try, dia baca sekali. So kalau saya tanya kamu soalan, saya tanya apa yang dia cakap, kamu akan rasa panik. Ada cakap telur, ada cakap tepung. Kamu tak ambil lagi maklumat dia, betul tak? Dalam otak kamu faham, tapi kamu tak tahu maklumat dia. So step yang kedua, step pertama kamu baca dulu secara sepintas lalu. Ingat. Okay, buat soalan macam ni sepintas lalu dulu. Lepas tu kali kedua kamu kena baca betul-betul dan kamu kena tangkap maklumat yang diberi. Okay, kena tangkap maklumat yang diberi itu. Okay, sekarang saya buat kali kedua. Saya baca kali kedua. Adam membeli 20 biji telur dan 2 paket tepung gandum untuk membuat sebiji kek kegemarannya. Okay, berhenti kat situ. Tangkap maklumat yang diberi di ayat yang pertama ni. Apa maklumat yang kamu dapat? Siapa boleh bagi tahu saya? Azwa boleh tak tolong? Maksudnya satu kek tu, saya tulis satu kek. Kalau kamu nak buat satu kek, kamu kena guna bahan apa? Sama dengan apa? Boleh cuba tak? Kat sini. Ayat pertama saja kan? Satu kek tu kan? Kalau dia cakap Adam membeli 20 biji telur dan 2 paket tepung gandum. Betul tak? Untuk buat sebiji kek. Maksudnya maklumat yang kita dapat kat sini tu, satu kek tu dia kena buat daripada apa? Hello? Dapat daripada apa? 20 biji telur. Betul tak? Dan 2 paket tepung gandum. Tapi tak mungkin kamu tulis terus 20 biji telur. Yang ini dah dalam bahasa bahasa Melayu dah. Takkan kamu nak tulis dalam bahasa Melayu juga. Secakapkan bila kita nak bentuk persamaan, kamu kena tulis dalam bentuk matematik. So macam mana kamu nak tulis? Siapa boleh bagi tahu saya? 20 biji telur tu nak tulis macam mana? Cepat-cepat. Siapa nak cuba? 20 biji telur tu. Kamu macam mana nak beza sebab bagus. Okey Azriel. Okey. So kat sini sebab kita ada dua benda, betul tak? So kita ada telur, kita ada tepung gandum. So kalau kedua-duanya kamu just tulis 20 tambah 2, tak boleh lah sebab benda yang berbeza. Okey? So benda yang berbeza, okey Azriel dia tulis 20 T. Boleh juga. Tapi kat sini kan nanti tepung juga T. So either kamu nak tulis yang ini T, yang ini G. Macam tu untuk bezakan dia. So that kamu tahu yang ini telur, yang ini gandum, tepung gandum.
jangan mix up Okay, jangan nanti kamu ingat T tu tepung. Susah nanti. So kalau boleh lah. Okay, normally saya akan panggil pelajar dia tulis di atas atau tulis di tepi. Telur tu sama dengan apa? T. Atau kalau kamu tak nak guna T, boleh guna apa? Boleh guna X dan Y. Masih ingat tak? Dulu kita buat latihan. Kalau tepung gandum tu, kamu guna G lah, let's say lah macam tu lah, okay? So kalau kamu dah tahu, kamu dah set, okay, ini T, ini G, atau ini A, ini B, boleh juga. Asalkan kamu tahu meaning dia, telur tu sama dengan T. So kita letak satu kek tu sebenarnya sama dengan apa? 20 biji telur, 20 T lah, tambah dengan apa? 2 paket punya tepung gandum. So tambah 2G. Okay, bagus Azril. So ini maklumat yang kamu dapat dalam bahasa matematik kan? Tadi apa yang Azwar baca tu? Baca dalam bahasa Melayu. Betul tak? Tapi apa yang kita nak buat? Kita nak tukarkan dia menjadi bahasa matematik. So dalam ayat yang pertama, kamu dah dapat dah. Satu kek tu sama dengan 20 biji telur tambah dengan 2 paket tepung. Okay? So sekarang kita baca lagi. Okay, baca lagi ya. Okey, sekarang kita nak tangkap maklumat di ayat yang kedua. Harga sepaket tepung gandum ialah, tepung gandum ini ialah tu maksud apa? Sama dengan, betul tak? So dalam ayat yang kedua, kamu tahu apa? Kamu dah tahu, oh sebenarnya kat sini dia beritahu kita, tepung gandum iaitu G itu sama dengan berapa? RM3.50. Nampak tak? So maksudnya dalam persamaan tadi kita tu kan, yang G itu, oh saya dah ada maklumat dah. Saya dah tahu apa? Saya dah tahu, oh sebenarnya G ni kan sama dengan RM3.50. Nanti saya nak ganti masuk. Itulah. Okey, teruskan. Baca lagi ayat tu. Sebenarnya soalan macam ni tak susah. Hanya bila pelajar dia baca kan, dia tak tahu soalan tu nak apa. Okey, so seterusnya kita baca lagi. Adam membayar RM17 untuk kesemua telur dan tepung. So maksudnya semua 20T tambah 2G itu sama dengan apa? RM17. Maksudnya satu kek itu kalau dia nak buat kek itu, dia kena bayar kos dia tu RM17. Kan? Okay, so apakah kehendak soalan dia sekarang ni? Soalan dia nak cari berapakah harga sebiji telur. So sebiji telur tu T kan. Okay, so apakah nilai T kita? Nampak tak? Kamu dah tulis semua. Persamaan kamu dah ada. Kamu dah tahu tepung gandum tu berapa. Sekarang kamu nak cari telur, satu biji telur tu berapa sahaja. So senang saja. Kamu dah ada maklumat. Kamu just ganti masuk saja. Okey, ingatlah bila kita tulis, kalau dia ada unit kat sini, RM RM17, kamu tak perlu tulis RM sebab nanti kamu confuse. So just tulis saja 17 sama dengan apa? Sama dengan 20T tambah dengan 2. Yang ini G dah ada kan? RM3.50. Okey. So kita buat macam tu saja. Lepas tu kalau boleh darab, kita darabkan. Okey, kita darab. Okey, so apa yang kita buat kat sini? 17 sama dengan 20T. Okey, yang ini kita boleh darabkan. 2 darab 3.5, kita dapat 7. Okey, so sekarang, okey, sebenarnya 17 sama dengan ini, saya boleh tulis dalam bentuk macam ni jugalah. 20T tambah 7 sama dengan 17. Sama juga saja. Sekarang saya nak cari T saja, betul tak? Kita just buat pindah-pindah sahaja. So tambah 7, saya pindah jadi tolak 7. So sini saya bagi 20T sama dengan 17. Tambah 7, saya pindah jadi tolak 7. So sekarang 20T, saya dapat apa? 17 tolak 7 dapat 10. Okay. So T tu sama dengan apa? Dah cakap dah. 20T maksudnya darab 20. So bila saya pindah, dia akan jadi bahagi 10 bahagi dengan 20. So jawapan kita, tekan kalkulator lah. 10 bahagi 20, kamu dapat 0.5 sebenarnya. Okey, kat sini tak ada jawapan.
Okey, yang ini kamu kena tukar sendirilah. Jawapannya sepatutnya 0.5. Okey, jawapan dia D. Tukar jawapan ni sebab dia nampak tak dia ada 2 0.6. Jawapan sepatut yang kamu dapat tu 0.5. So maksud apa? Maksudnya satu biji telur itu harga dia 50 sen. Dengan apa yang kita tak tahu, tapi kita boleh cari akhirnya, oh kita tahu sebiji telur tu 50 sen. Nampak tak? Inilah cara matematik. Kan? Okay? Kalau kamu baca dalam bahasa Melayu saja, kamu baca dengan bahasa yang kita biasakan, bahasa Melayu saja, kamu nak cari nilai-nilai itu susah. So dalam matematik kita kena transform, kamu kena tukarkan bahasa Melayu itu dalam bahasa matematik. So persamaan itu sebenarnya merupakan bahasa matematik kita lah tu. Okay? Semua okey ya? Semoga cikgu terangkan macam ni, kamu akan lebih faham dengan soal, buat macam mana nak buat soalan macam ni. Kamu jangan panik sebab saya tahu banyak pelajar nampak soalan 16 macam ni kan. Dia akan panik dah, tak tahu macam mana nak buat kan. Jangan panik. Kamu baca, at least kena baca 2 kali. Saya dah cakap dah. First kali mesti kamu tak faham sebab kita dah biasa dalam bahasa Melayu dah. So kita faham dengan cara bahasa Melayu, memang kalau saya nak panggil kamu cari, memang susah. So kamu kena tukar mindset kamu sikit. Kamu kena transform jadi bahasa matematik. So kamu kena buat, okay? Baca kali kedua, tapi kali kedua tu kamu kena tangkap maklumat. Kumpulkan maklumat yang ada itu, okay? Lepas tu buat persamaan. Itulah cara kita. Dan bila kamu ada persamaan, dah senang dah lepas tu. Kamu hanya buat dengan cara matematik. Pindah kanan, pindah kiri saja. Kalau kamu dah biasakan dengan pindah-pindah tu, mesti tak salah ke jawapan kamu. Okey kan semua? Boleh tak? Setakat sekarang? Okey tak? Macam saya cakap seorang saya syok sendiri saja. Okey tak? Hello. Anjing boleh tak? Okey Okey. Okey. So sekarang kita tengok soalan ke-17. Okey. Nampak tak dia sini ada 2 soalan 17. So kita tengok salah satu dah okey dah. Senang sajalah. Dia nak cari nilai W. Kan? Dia nak cari nilai W iaitu nilai inilah. Jawapan apa? Daniel dapat A. Okey, yang lain dapat jawapan yang sama tak? Okey, kita kira tengok macam mana. So, saya dah cakap dah, jangan takut dengan apa yang diberi. Walaupun mungkin persamaan yang diberi itu sangat panjang. Kita buat step by step saja. Jangan panik. So, first step apa yang kita nak buat tu, ada kurungan, kita buka kurungan dulu. Macam mana buka kurungan? Kembangkan, kita darab masuk. Ingat bukan darab depan saja sebab kurungan tu maksud the whole thing. So, kamu kena darab semualah. 4 darab 3W. So, darab dapat apa? 4 darab 3, 12W. Kan? 4 darab negatif 5, negatif 20. Lepas tu yang lain tu kamu teruskan. Salin je. Kan? Okay. Yang boleh settle, kamu settlekan. Yang tak boleh, kamu salin balik. Yang kat sini. Bukan ambil 20 tambah 2, nanti kamu tolak 22. Salah. Okay. So dah cakap dah. Macam tadi, banyak soalan kita jumpa kan. Kamu jangan abaikan negatif kat depan tu. Tolak kat depan tu. So, saya dah cakap, kalau tolak atau negatif dalam mindset kita, konsep dia hutang. Hutang, kalau at first kamu hutang, kamu fikir macam ni. At first kamu hutang RM20, sekarang kamu dah ada duit, ada RM2. Kamu bayar balik RM2 tu, tambah tu bayar balik lah. So, kamu hutang lagi tak? Of course hutang, betul tak? Hutang berapa? Dah bayar balik RM2 dah. So, kita hutang RM18 lagi. So, sama dengan 6. Kita buat macam tu. Kalau kamu tak ada yakin, seperti apa yang saya cakap, tekan kalkulator sahaja dan tulis jawapan kamu. Tolak 20 tambah 2. Negatif 20 tambah 2. Mesti dapat jawapan negatif 18 juga. Okay? Jangan abaikan tolak kat depan tu. Okay, seterusnya apa yang kita buat tu sama dengan seperti apa yang kita buat sebelum tu. Tolak 18, saya pindah jadi tambah 18. So, saya akan dapat, 12W sama dengan 6, tolak jadi tambah.
18. So 12W ini sama dengan apa? 6 tambah 12. So saya dapat 24. Okay. So sekarang saya nak cari W sahaja. So ingat yang 12W tu darab. Saya dah cakap tadi dah yang ini darab bukan tambah. So darab bila kita pindah dia akan jadi bahagi. 24 bahagi 12. So kamu akan dapat, oh jawapan dia 2. Okay, jawapan dia A. Betul tak? Ha, Daniel punya jawapan betul. Bagus. Okay, senang saja kan? Kalau kamu ikut step by step, memang tak susah kamu akan dapat jawapan. Okay, so kita tinggal lagi 3 soalan. Okay, kita cuba sama-sama. Okay, yang soalan 18 tu. Tak susah juga soalan ini. Okey, sebab mengapa? Walaupun kamu nampak, oh ada silinder, ada cakap isi padu. Tapi persamaan tu dah diberi. Kalau kamu baca betul-betul. Raja 3 menunjukkan sebuah silinder dengan isi padu 80 cm padu. Diberi isi padu silinder itu adalah 80 sama dengan pi J kuasa 2T. T itu adalah tinggi. Kalau kamu tahu isi padu tu lah, yang pi J kuasa 2 itu adalah luas permukaan bulatan. Pi J kuasa 2 darab dengan T. T ini adalah 7 lah. So di sini dia cakap pi tu kita guna 22/7. So apa yang dia nak? Persamaan dah bagi kamu. Kan? So apa yang dia nak tu, dia nak kita cari persamaan kuadratik yang mewakili isi padu silinder dalam sebutan J. Okey, senang je. Okey, so kita dah tahu soalan tu persamaan dah bagi kita 80 sama dengan apa? Pi J kuasa 2 T, betul tak? So sekarang kita ada 2 maklumat kita dah tahu. Maklumat tu maklumat apa? Apa yang kita tahu? Pi kita dah tahu. T juga kita dah tahu, betul tak? Pi kamu ada, T kamu ada, hanya J sahaja. So apa yang kita kena buat tu, kita just ganti masuk sahajalah. Yang 80 itu saya tulis balik. Pi itu kita dah tahu 22/7. Tulis balik 22/7. Lepas tu J kuasa 2. Saya tak tahu, saya tulis balik J kuasa 2. T itu sama dengan apa? T itu sama dengan 7. Kalau kamu tak nak tulis kurungan, boleh juga tulis darab dengan, kamu boleh tulis macam tu lah. Darab. Okey? Boleh juga. Sama dengan maksud dia. Okey? Darab J kuasa 2. Darab dengan apa? Darab dengan T. Okey? T itu kita dah tahu sama dengan 7. Sebab T itu maksud tinggi. Tinggi untuk silinder kita. Okey? 7 lah. Soalan dah bagi kita dah. So sekarang 22/7 darab 7 boleh tak kita dapat jawapan? Boleh darab tak? Boleh. Betul tak? Sebab 7 kita boleh mansuhkan. Kalau untuk setengah pelajar, kalau dia tak okey kan, dia tak tahu macam mana nak mansuhkan, tekan kalkulator sajalah. 22/7 kamu darab dengan 7, kamu akan dapat 22. Okey, kamu akan dapat 22. So jawapannya kamu akan dapat 20 sama dengan 22. 7 tu dah mansuh, kita hanya baki J kuasa 2. Kali ini okey. Apa? Daniel dapat D kan? Okey, bagus. Jawapan kita lah D lah jawapan kita. Tunggu. Saya ikut jawapan kamu. Tak betul, bukan D. Jawapan apa? Dah kira dah. Jawapan sepatutnya C. C. Nampak tak? 80 sama dengan 22 J kuasa 2. Yang ini. Okey? Soalan ni just ganti masuk sahaja. Tak susah sebab persamaan tu dah diberi. Okey? So sekarang kita tengok ada 2 soalan lagi. Senang saja. Okey. Kita teruskan. Okey, untuk yang ini, dia nak cari nilai X. Macam mana kita nak buat? Okey, sama juga apa yang saya cakap tu kan. 1/3 kita darab masuk. Okey? Daniel dapat B. Okey, kita check tengok. Yang lain tu ada jawapan tak? Sebab selalu tu Daniel, Azlil yang bagi jawapan saja. Yang lain tu ada buat tak?
Okay, so kita darab masuk 1/3 darab 3, tekan kalkulator. Kalau kamu tak okey kan, tekan kalkulator. Kalau tak, kamu tulis dengan secara perlahan-lahan. Kamu darab masuk dulu, 1/3. Darab dengan apa? Bila kamu darab masuk, darab 3x. Kan? So, tambah dengan yang 1/3 itu kamu darab masuk, 1/3. Darab dengan apa? Darab dengan 9. Kamu boleh buat dengan secara perlahan-lahan jugalah. Sebab 1/3 tu darab masuk kan? Nampak tak? Okay? So, sama dengan 12 tolak dengan 2x. Okay? Nampak 1/3, 1/3. Kita darab masuk kan? Okay, so seterusnya kita nak carilah jawapan dia. Okay, kamu boleh tekan kalkulator 1/3 darab 3. Kalau tak kan, bagi pelajar yang cepat dia tahu. Oh, saya boleh mansuhkan. So kat sini saya tinggal x sahajalah. Yang sini 3 dengan 9. 1/3. 9 bahagi 3, saya dapat 3. Kalau kamu tak okey, buat macam ni tak okey, tekan kalkulator. 1/3 darab 9, dapat jawapan 3. Okey ya. So dengan cara ini, kamu dapatlah, okey, yang ini dah mansuhkan, kamu dapat x sahaja. Yang untuk bahagian ini dah mansuhkan, kamu dapat ringkaskan, dah dapat 3. Yang belakang tu saya salin balik. Okey, macam tu. Okey, sekarang soalan dia nak cari apa? Dia nak cari nilai x. Tapi dalam persamaan kita muncul apa? Dia ada muncul 2 kali x tu. Di sebelah kiri dan sebelah kanan ada x juga. So kalau kita jumpa soalan macam ni, macam mana kita nak settlekan? Senang saja kan? Kita kena buat grouping. Masih ingat tak saya cakap? Kalau kamu nampak x tu banyaknya, saya nak cari x macam mana? Okey, nak cari yang sebelah kanan dan sebelah kiri punya. So kita tak mahu peduli apa-apa, buat grouping dulu. So buat scanning macam ni lah. Okey, x saya salin dulu. Lepas tu yang 1x lagi kat sini kan, tolak 2x. So tolak saya pindah jadi apa? Tambah. Masih ingat tak? Sebelah kanan saya pindah ke kiri, tambah 2x. Sama dengan sebelah kiri memang ada 12 dah. So tambah 3 itu saya pindah jadi tolak 3. So apa yang kamu akan dapat? Dah boleh settlekan. Betul tak? Sebab sebutan serupa x tambah 2x, kamu dapat 3x. 1x tambah 2x, 3x lah. So 12 tolak dengan 3, apa yang kamu dapat? 9. Betul tak? So lepas tu x tu sama dengan 9 bahagi 3. So jawapannya sama dengan 3. Itulah jawapan kita. So jawapan x adalah 3. B-boy. Okay, betul. Kali ini betul. So lepas tu soalan yang terakhir Okay, so kita tengok soalan kuadratik. Okay, untuk soalan ini, kalau kamu tak berapa yakin kan, kamu boleh guna kalkulator untuk tolong kamu untuk dapatkan jawapan. Soalan ni dia cakap, sebab soalan ni persamaan kuadratik. Masih ingat tak persamaan kuadratik kita boleh selesaikan dengan menggunakan kalkulator kan? Dulu bila kita buat latihan juga pernah ajar kamu semua tu macam mana kita nak buat step yang palsu, betul tak? Cari jawapan, lepas tu kita buat balik step yang kita ada tu kan? Okay, so soalan objektif, jangan takutlah. Just tekan kalkulator sajalah. Nyatakan persamaan kuadratik kan? Yang mempunyai puncanya x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan 3. So kita nak, dia ada dua jawapan. X tu sama dengan negatif 3 atau 3. So macam mana kita nak buat? Masih ingat tak? Bila kita nak tekan kalkulator, ingat balik bentuk arm. Masih ingat tak? Bentuk arm untuk kuadratik. Persamaan kuadratik kita. Persamaan kuadratik. Bentuk arm. Kuadratik. Okay, sorry. Siapa boleh bagi tahu saya apa tu bentuk arm kuadratik? Persamaan kuadratik. A X kuasa 2 tambah B X tambah C sama dengan 0. Itulah persamaan kuadratik. Okay.
So di sini ya sebenarnya saya rasa kamu semua kena tukar jawapan dia juga. Sebab mengapa? Kat sini tak ada satu pun persamaan. Semua tu ungkapan. So kalau betul-betul nak cakap soalan ini memang bonus dah. Sebab mengapa? Dia memang tak ada jawapan. Dia bukan persamaan. So kalau boleh kamu semua tukar soalan tu lah. Yang ini kena letak sama dengan kosong. Semua tu kamu letak dengan kosong, sama dengan kosong. Barulah kita boleh kira jawapan dia, okey? So yang mana satu? Okey, kita nak teruskan ha. Yang mana satu? Walaupun soalan tu tak jawapan tu tak betul, tapi kita kena teruskan dan cari jawapan. Okey? Kita tukarlah jawapan dia sama dengan semua tu kamu tukar jadi persamaan, okey? So, kamu kena faham dulu bentuk persamaan kuadratik. So, bila kamu tekan kalkulator, masih ingat tak? Kita kena carikan nilai A, kena cari nilai B tu apa, kena cari nilai C tu apa. Okay, so baru tekan kalkulator. Masih ingat tak? Okay, sekarang kita check tengok untuk jawab soalan A. Jawapan A tu. Okay, so nak tanya kamu semua. Sebelum kita tekan kalkulator, apakah nilai A kita tu? Tengok yang ini. X kuasa 2 tolak 6X tambah 3 sama dengan 0. Kalau kamu bandingkan, apakah A kita? Nilai A. X kuasa 2. Bukan X kuasa 2. A tu mesti di depan X kuasa 2 punya. So nilai kat sini tu apa? Nilai di depan X kuasa 2 tu apa? Satu. Kan? So bila kamu nak cari ABC sebelum kamu tekan kalkulator kamu kena tengok A tu mesti muncul di depan X kuasa 2. B tu mesti muncul di depan X. C tu dia mesti constant number. Dia mesti hanya satu number sahaja. Dia tak ada X, tak ada pemboleh ubah kat tepi dia. Dan belakang tu mesti sama dengan 0. So inilah cara kita cari ABC. Okay? So, okay, sekarang kita teruskan. Okay. Untuk persamaan yang pertama yang ini okay, B kita macam mana? B tu apa? Nilai tu apa? B tu nilai apa? B muncul di mana? Di depan X kita, betul tak? So kamu perhatilah soalan di sini. X, depan X kita tu apa? Negatif 6, betul tak? Okay, untuk yang C, nah C tu constant number saja. So kat sini persamaannya constant number tu apa? 3. Kan? A, B, C semua dah ada. So sekarang, okay, kamu check tengok betul tak jawapan kita tu? Tunggu Saya nak tekan kalkulator. Okay, saya nak show untuk kamu semua. Soalan ni just guna kalkulator dah okay. Kamu dah tahu ABC. Untuk jawapan A tu ABC kamu dah tahu. Sama kamu just tekan saja. Masih ingat tak macam mana nak tekan persamaan linear punya kalkulator? Macam mana kita nak tekan? Okay. So nak tunjukkan ni Okay. Okay, first mode 3 kali. Masih ingat tak? 1, 2, 3. Lepas tu nampak EQN, equation. Kita pilih 1. Dan kita tak nak unknown masih ingat tak? Kita nak degree. So tekan ke sebelah kanan. Lepas tu tekan degree tu 2 sebab kuadratik. So dia akan tanya kamu, A tu apa? So A tu sama dengan 1. Tekanlah A1 sama dengan. B tu apa? Negatif 6. Teruskan. C tu apa? 3. So terus tekan. Oh, kita dapat X tu sama dengan apa? Oh, sebenarnya X tu sama dengan 5.449. Satu lagi jawapan, 0.5505. So, jawapan ini tidak sama dengan jawapan yang diberi kat sini. Nampak tak? Dia tak sama. Apa yang kita nak tu, kita nak cari X tu sama dengan negatif 3 dan 3 sahaja. So, maksudnya, kalau ABC dia macam ni, dia tak betul. So, maksudnya A kita salah. Okay, yang ini salah. Okay So, sekarang kita teruskan. Okay, kita check tengok B tu macam mana. Okay. Soalan B Okay, cari tengok A. Untuk B tu, A tu sama dengan apa?
Jawapan B kita tu A sama dengan apa? Cepat, dah nak habis dah. A mesti muncul di depan X kuasa 2, betul tak? So, A tu sama dengan satu lagi kah? 6. Okey, yang ini nampak tak? Dia muncul di depan X kuasa 2 kita tu 6. Okey, lepas tu B di depan X. Ada X tak? Tak ada, betul tak? So, kalau tak ada X, untuk jawapan B tu, B adalah kosong. C tu, dia mesti constant number. Kat belakang tu negatif 3. So, sama dengan negatif 3. So, sekarang kamu boleh tekan kalkulator dan cek jawapan kamu. Sama ada betul tak negatif 3 dan 3. So, set semula. Mode 1, 2, 3. Tekan 1 ke kanan. Lepas tu tekan 2. So, ceklah A tu sama dengan 6. Okay, B tu sama dengan kosong. C tu sama dengan negatif 3. So, apakah jawapan kamu? Oh, kamu dapat jawapan ini. 0.7. Bukanlah. Bukan 3 dengan negatif 3 lah. Kan? So, kalau bukan, so kita dah tahu. Oh, yang ini salah juga. Yang ini tak betul juga. So, sama juga nanti kamu try. Okay, untuk yang C, kamu juga tak akan dapat jawapan yang sama. Okay, so sekarang kita cuba tengok untuk jawapan D kita macam mana. Okay, untuk jawapan D A sama dengan yang depan tak ada nombor, maksudnya A kita tu sama dengan 1. Kamu just bandingkan dengan bentuk am saja. B tu sama dengan apa? Kat sini tak ada X, so B sama dengan kosong. C tu sama dengan apa? Kat sini negatif 9. Nampak tak? So just tekan kalkulator sajalah. Okay, kita cuba. 1, 2, 3. Tekan 1, pergi ke kanan. Lepas tu 2. Okay, A sama dengan 1. Sama dengan B sama dengan kosong. Sama dengan C sama dengan negatif 9. Just tekan saja. Oh, sekarang dah dapat dah. X sama dengan 3. Satu lagi X sama dengan negatif 3. Rupa-rupanya jawapan kita di D. So, jawapan sepatutnya D. Kita buat macam tu. Okay? Kamu boleh cuba macam tu. Dan kalau dalam yang ini objektif, kamu boleh guna kalkulator dan dapat jawapan. Kalau dalam subjektif, macam mana kamu nak buat? Dah dapat jawapan. Masih ingat tak? Ada ajar kamu semua. Okay? Untuk, contohnya lah. Okay, dia nak cari nilai X kuasa 9, kuasa 2 tolak 9 sama dengan kosong. Kamu dah tekan kalkulator. Titik. Kamu dah dapat jawapan, betul tak? X sama dengan 3 dan satu lagi X sama dengan negatif 3. Kita ada 2 jawapan. Okey, untuk soalan ni senang. Kamu tekan kalkulator dah boleh dapat jawapan. Tapi untuk subjektif, macam mana kamu nak show step dia? Masih ingat tak? X sama dengan 3. 3 ni kita pindah. Jadi X tolak 3 sama dengan kosong. Kita nak biarkan dia jadi kosong. Yang tolak 3 tu pindah jadi tambah 3. Sama dengan kosong. Okay. So kedua-dua persamaan ini juga sama dengan kosong. So kita ambil ungkapan dia lah. X tolak 3. So kamu letak kurungan. X tolak 3. Dan satu lagi. X tambah 3. Bila kedua-dua tu darab, dia mesti akan dapat kosong. Itulah step kita. Boleh tak? Kita buat patah balik. Sebab bila ajar kamu semua buat macam ni kan, terus dapat jawapan, kamu susah nak tangkap. So sekarang kita hanya fokus pada guna kalkulator. So lepas kamu dah tahu macam mana guna kalkulator, just tekan saja dah boleh dapat jawapan. So far okay tak semua? Dan bila dalam peperiksaan, saya nak ingatkan dalam ruang jawapan kamu kena tulis jawapan. Okay? Kalau kamu tak tulis, dalam peperiksaan tu akan salah. Okay ya? So far, ada problem tak? Dah habis dah. So next time, tak ada Saya stop recording dulu.